Ni nak abad kata itulah Allah, itulah rahmat Allah dengan hamba. Kalau hamba bertaubat daripada dosa, setelah dia buat dosa, dia kembali kepada Allah, Allah seronok menerima dia, lebih seronok daripada tuan unta yang kehilangan unta, tiba-tiba dia dapati unta dia ada di depan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Yang berbahagia Tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan anak jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni kita berjumpa lagi dalam kuliah kita. Setelah bulan lepas kita tangguh, alhamdulillah bulan ni kita dapat jalankan kuliah insya-Allah. Oleh itu kita harap mudah-mudahan kuliah kita ini dapat diteruskan pada bulan ke bulan untuk kita menghayati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk permulaan kita malam ni, tuan-tuan, marilah sama-sama kita membaca dulu salawatul faraj untuk menghindar segala penyakit dan wabak-wabak yang sedang melanda umat manusia dalam dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salata jalalin وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاده من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت. اللهم فرج كربنا كما وعدت. اللهم فرج كربنا كما وعدت. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصنت بذي العزة والجبروت. تحصنت بذي العزة
والجبروت تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت واعتصمت برب الملكوت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت وتوكلت على الحي الذي لا يموت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengajian kita pada malam ini hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini di muka surat 114, yaitu babu fadlir raja, bab kelebihan mengharapkan Allah. Ar-raja ni maknanya mengharapkan sesuatu kepada Allah. Allah lah tempat kita meletak segala harapan kita. Saya sebut dah dalam kuliah-kuliah yang lalu, kalau kita beribadat kepada Allah, kita taat kepada Allah, kita buat apa yang Allah suruh, kita tunai apa yang Allah wajibkan, maka harapan kita kepada Allah, raja kita kepada Allah, iaitu apa dia tuan-tuan? Kita mengharapkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima ibadat kita itu, Allah terima ibadat dan taat kita itu. Itu harapan kita. Terletak kepada Allah lah untuk menerima atau tidak menerima segala ibadat yang kita buat. Oleh itu, setiap kali kita buat ibadat, kita mengharapkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima ibadat kita. Allahumma taqabbal minna salatana, ya Allah, Engkau terimalah daripada kami sembahyang kami, wa siyamana, puasa kami, wa takhasyu'ana, khusyuk kami, wa tadarru'ana, doa kami. Jadi tuan-tuan, itu raja, harapan kita apabila kita melakukan sesuatu taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja kita yang kedua, apabila kita melakukan dosa, kita buat sesuatu yang Allah larang, kita buat sesuatu yang Allah tegah, ataupun kita tinggal sesuatu yang Allah suruh, maka sudah tentu kita berdosa. Maka raja kita kepada Allah sebagai hamba yang berdosa kepada Allah itu ialah kita harap supaya Allah menerima taubat kita, supaya Allah memaafkan dan mengampunkan dosa kita,
yang kita telah lakukan itu. Jadi tuan-tuan, kok mana pun kita amat mengharapkan pada Allah. Pertama, kalau kita buat taat, kita harap Allah terima. Kalau kita buat maksiat, kita buat dosa, kita harap Allah ampun dosa kita. Itulah raja, itulah harapan yang akan dimuatkan hadis-hadisnya oleh Al-Imam Al-Nawawi dalam kitab ini. Jadi tuan-tuan, kok mana pun manusia tidak terlepas daripada mengharapkan sesuatu pada Allah. Manusia tidak dapat mengelakkan diri daripada melakukan dosa, manakala dosa hanya boleh dihapuskan dengan keampunan daripada Allah setelah mengerjakan amalan-amalan saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apabila kita melakukan dosa, maka kita harap Allah ampun dosa kita, dan keampunan dosa itu dengan sebab kita meminta ampun pada Allah, dengan sebab kita melakukan amal-amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan akan menghapuskan dosa kita, insya-Allah. Di samping itu, mengharapkan keredaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dorongan untuk mengerjakan amal saleh. Jadi tuan-tuan, kita kerja amal saleh, kita harap Allah terima amalan kita. Kita lakukan dosa, kita harap Allah ampunkan dosa kita. Al-Imam An-Nawawi bawa mai satu ayat Quran dari suratul Ghafir ayat 44. Allah berfirman, wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirum bil ibad fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Dan aku sentiasa menyerahkan urusanku, wa ufawwidu amri, aku sentiasa menyerahkan urusanku kepada siapa? Menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah untuk memeliharakan aku. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan keadaan hamba-hambanya dengan keikhlasannya dan penyerahan dirinya kepada Allah. Ikhlas melakukan suatu ibadat kepada Allah, dan kita menyerahkan bulat-bulat supaya Allah menerima ibadat kita. Maka Allah diselamatkan, maka orang yang menyerah diri kepada Allah itu diselamatkan oleh Allah daripada angkara tipu daya mereka yang nak buat jahat, yang nak buat tipu kat dia. Allah selamatkan dari tipu daya mereka. Pasal apa Allah selamat? Pasal dia serah diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan, oleh sebab itu, apapun dalam hidup kita, dalam keadaan apapun dalam hidup kita ini tuan-tuan, senangkan kita, susahkah kita, kita kena menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidu amri ila Allah, wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirum bil ibad. Itu ayat Quran
yang dibawa oleh Imam An-Nawawi, supaya Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan mewajibkan kita semua menyerahkan diri kita bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala qala Allah azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni wallahi lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil falati wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilayhi uharwilu. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis qudsi. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak menyatakan kepada kita semua bahawa Allah tetap mengikut sangka baik kita kepada Dia. Kalau kita buat ibadat, kita sangkalah mudah-mudahan Allah terima ibadat kita. Kalau kita buat dosa, sangka baik kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima taubat kita dan ampunkan kita. Ni Allah nyatakan bahawa Dia sentiasa berada mengikut sangka baik kita terhadapnya. Kalau kita sebuah sangka baik, walaupun banyak mana kita buat dosa, tapi kita letak sangka baik kita pada Allah, bahawa Allah boleh mengampun dosa kita. Allah tetap ampun dosa kita. Kita buat ibadat, kita letak sangka baik kita pada Allah, yang Allah akan terima ibadat kita. Allah berfirman dalam hadis kursi, aku mengikut sangka baik hamba aku terhadap aku. Sebab itu kita kena bubuh sangka baik pada Allah. Kita kena bubuh harapan kita kepada Allah, harapan baik kepada Allah. Yang kedua, Allah menyebut bahawa Dia tetap bersama dengan kita, akan memberi rahmat kepada kita selama mana kita ingatkan Dia, selama mana kita menyebut Dia, selama mana kita berzikir kepada Dia, selama itulah kata Allah, aku tetap bersama dengan kamu. Kita sebut dah tuan-tuan, zikir ni ada dua. Kalau zikir dengan lidah makna menyebut subhanallah, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, itu makna zikir dengan lisan sebut. Kalau zikir dengan hati makna ingat pada Allah, hati kita sentiasa ingat pada Allah. Kalau dua ini boleh kita jadikan sebagai amalan kita, lidah kita sebut Allah selalu, hati kita ingat pada Allah selalu, Allah kata aku tetap bersama dengan kamu. Masalahnya tuan-tuan, lidah pun tak mau sebut Allah, duk sebut yang lain. Hati pun tak mau ingat ke Allah, duk ingat yang lain. Lagu mana Allah akan bersama dengan kita? Allah berfirman, wa ana ma'ahu, aku tetap bersama dengan hamba-Ku itu, haitsu yadhkuruni,
di mana saja dia mengingati aku, di mana saja dia menyebut aku. Tuan-tuan, menyebut Allah, berzikir pada Allah mesti jadi amalan kita. Ingat pada Allah mesti jadi amalan kita. Kalau begitu Allah tetap bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, dalam hadis ini Allah nak sebut bahawa dia suka sangat menerima taubat hamba dia. Hamba yang buat dosa, apabila dia bertaubat daripada dosa, Allah cukup suka dengar hamba dia bertaubat, dengar hambanya beristighfar. Allah suka. Allah bagi contoh dalam hadis kursi ini, kalau ada seorang manusia ada suatu kehilangan, katalah unta dia kah, kuda dia kah hilang di tengah padang pasir, dia cukup susah hati apabila kenderaan dia ni hilang. Sebab pertama sekali dia nak naik apa dah kenderaan hilang, dia nak tunggang apa kalau dah unta hilang. Ni Allah contoh. Dia duduk tengah runsing hati perut dia kerana kehilangan kenderaan dia, binatang yang dia naik. Tiba-tiba dia celak-celak mata, tengok-tengok ada di depan dia kenderaan dia yang hilang itu. Dia duk cari-cari tak jumpa, dia terlena. Lepas dia lena, celak-celak mata, tengok-tengok kuda dia duduk depan dia hilang tu. Seronok tak seronok tuan-tuan? Habis riang lah tuan-tuan. Oi, seronok bukan main. Dia berjumpa balik benda yang dia hilang, yang dia sayang. Tak tahu nak habaq lah, tak tahu nak bayang bagaimana seronoknya dia apabila binatang yang dia kehilangan itu ada balik di depan dia. Allah berfirman, Allah suka kepada hamba yang bertaubat lebih daripada tu lagi. Kalau tuan unta tadi suka apabila unta dia tu mai balik kat dia, jumpa kat dia, Allah suka kepada hambanya yang terlepas daripada dia, yang buat dosa lari pada Allah, tiba-tiba dia bertaubat balik semula ke Allah. Allah suka terima hamba ni lebih daripada tuan unta yang menerima unta yang hilang tadi. Tu nak habaq kata sukanya Allah kepada taubat hamba. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala sebut apabila hamba aku dia mendekatkan diri dia kepada aku satu jengkai, dia mai ke aku langkah mai sejengkai, aku akan langkah pi kat dia satu star. Satu star ni tuan-tuan 3 jengkai, satu star. Kita pi langkah pi ke Allah satu jengkai, Allah langkah mai kat kita satu star. Satu star ni 3 jengkai. Apa arti Allah langkah mai? Rahmat Allah mai kat kita, kasih sayang Allah mai kat kita. Kita langkah sikit saja, rahmat Allah langkah mai 2-3 kali ganda mai kat kita. Tu nak habaq. Tapi kita kena langkah dululah. Nah, kalau kita langkah selangkah untuk nak bertaubat daripada dosa, Allah akan terima berlipat kali ganda dosa kita itu. Terima taubat kita itu. Itu. Kalau hamba aku, kata Allah, dia langkah mai ke aku, cari rahmat aku satu hasta,
maka rahmat aku akan pergi kat dia satu depa. Satu depa ni berapa star tuan-tuan? 5 star ke apa star? Satu hasta. Nak abang kata dari pihak Allah tu berlipat ganda. Duk tunggu kita saja. Sejengkai kita langkah, rahmat Allah mai satu star, hasta. Satu hasta kita langkah pergi ke Allah, rahmat Allah mai satu depa mai kat kita. Allah. Dan Allah sebut, kalaulah hamba aku datang kepada aku berjalan, melangkah cari rahmat Allah, maka rahmat Allah akan pergi kat dia berlari. Kita pergi cari jalan ya langkah, tapi rahmat Allah mai kat kita berlari-lari. Artinya segeranya rahmat Allah menunggu usaha daripada kita. Ini nak abang kata, itulah Allah, itulah rahmat Allah dengan hamba. Kalau hamba bertaubat daripada dosa, setelah dia buat dosa, dia kembali kepada Allah, Allah seronok menerima dia, lebih seronok daripada tuan unta yang kehilangan unta, tiba-tiba dia dapati unta dia ada di depan dia. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut, kalau hamba aku datang kepada aku satu jengkai, maka rahmat aku akan pergi kat dia satu hasta. Kalau dia datang kepada aku satu hasta, rahmat akan pergi kepada dia satu depa. Kalau dia datang kepada aku dengan berjalan, maka rahmat aku akan pergi ke dia dengan berlari-lari. Inilah nak abang kata, dari pihak kita sedikit, dari Allah banyak. Itulah dia kedudukan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, ana 'inda zanni 'abdi bi. Aku di sisi sangka baik hamba-Ku dengan aku. Kalau dia sangka baik ke aku, itulah aku. Kalau dia sangka baik yang ibadat dia aku terima, aku terima. Kalau dia sangka baik yang dosa dia aku ampun, aku akan ampun. Aku adalah di sisi sangka baik hamba-Ku. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Aku tetap bersama dia di mana saja dia mengingati aku, di mana dia menyebut aku, di mana dia mengingati aku, aku tetap bersama dia. Wallahi, demi Allah, lallahu afrahu, sesungguhnya Allah itu dia lebih suka bitaubati abdihi, dengan taubat hambanya. Taubat ni makna kita balik semula kepada Allah. Apabila kita buat dosa, kita dah jauh dengan Allah. Apabila bertaubat, kita balik semula kepada Allah. Itu makna taubat. Allah lebih suka kepada taubat hamba lebih daripada seorang kamu yang mendapati barang yang hilang itu di padang pasir, di tengah tanah lapang. Wa man taqarraba ilayya shibran, sesiapa yang mendekatkan dirinya kepada aku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, aku akan dekat dengan dia satu hasta. Wa man taqarraba ilayya, sesiapa yang mendekatkan dirinya kepada aku zira'an, satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, aku akan dekat kepadanya satu depa. Wa idza aqbala, apabila dia datang ilayya kepada aku, yamshi, berjalan, aqbaltu ilaih, aku akan datang kepadanya, yakni rahmat aku akan datang kepadanya, uharwilu, berlari-lari, cepatnya rahmat Allah datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitulah Allah Subhanahu wa taala dengan hamba. Sebab itu kita jangan
tidak menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Letaklah sepenuh harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda bersabda, berfirman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Apa Allah firman? Aku menurut sangkaan hambaku kepadaku, aku sentiasa bersamanya selama dia mengingati aku. Demi Allah, sesungguhnya Allah lebih gembira daripada salah seorang kamu yang menemui kenderaannya yang hilang di padang luas, yang gersang, yang kering, kuntang, tidak berair. Ini padang pasir lah ni. Allah lebih suka daripada kawan itu. Di sini terjemahan dia ada tinggal, tuan-tuan, ada kitab tu. Sesungguhnya Allah lebih gembira. Itu dia punya terjemah. Sesungguhnya Allah, lepas Allah tu ada benda yang jatuh daripada terjemahan itu. Saya nak baca. Ini hak betul. Sesungguhnya Allah sangat-sangat gembira dengan taubat hambanya. Tu yang jatuh. Sesungguhnya Allah, hak jatuhnya, sangat-sangat gembira dengan taubat hambanya. Tulis yang ada kitab. Sangat-sangat gembira dengan taubat hambanya, lebih gembira daripada salah seorang. Itu baru ada lebih tu. Di situ dia jatuh terjemahan dia. Kalau kita tak mengaji, salah lah. Dalam hadis nu, afrah bi taubati abdihi. Itu dia tak ada terjemah tu. Saya baca sekali terjemahan yang tambah. Sesungguhnya Allah sangat-sangat gembira dengan taubat hambanya, lebih gembira daripada salah seorang kamu yang menemui kenderaannya yang hilang di padang luas, yang gersang, yang kering, kuntang, tidak berair. Itu dia baru betul terjemah. Lepas sesungguhnya Allah tu ada sangat-sangat gembira dengan taubat hambanya, lebih gembira daripada salah seorang. Sesiapa yang menghampirkan dirinya kepada aku sejengkal, aku akan menghampirinya satu hasta. Makna aku akan hampir dia satu hasta, maknanya rahmat Allah tu akan datang mai kat kita satu hasta. Bukan Allah mai kat kita, rahmat dia, kasih sayang dia akan datang kepada kita satu hasta. Sesiapa yang menghampiri aku satu hasta, nescaya aku, yakni rahmat aku tu buat sedikit nota di bawah, rahmat aku, kasih sayang aku. Nescaya aku, yakni rahmat aku, menghampirinya satu depa. Apabila dia datang kepadaku dengan cara berjalan, nescaya aku, yakni rahmat aku, akan pergi kepadanya dalam keadaan berlari. Nak abang kata sebelah pihak Allah rahmatnya lagi cepat daripada hak kita. Hak kita baru jengkai, dia satu depa dah mai. Satu star dah mai. Hak kita baru sedep satu sahasta, rahmat Allah dah satu depa. Hak kita baru berjalan nak pi, dia lari-lari dah mai.
pengajaran hadis ini, Islam menggalakkan umatnya sentiasa mengharapkan rahmat dan keampunan Allah. Itu kita kena harap. Rahmat Allah, keampunan Allah kena harap. Minta ampun kepada Allah ni Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illallah la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tuan-tuan, jadikan amalan lebih-lebih lagi belum subuh. Abdullah bin Umar, dia bangun tengah malam beribadat. Abdullah bin Umar ni sahabat Nabi. Masa ketika Nabi wafat, katanya umur dia baru 21 tahun. Dia suka beribadat waktu malam. Sebab itu Allah puji orang-orang ni, wabil ashari hum yastaghfirun kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Malam-malam tidur sikit depa beribadat. Wabil ashari hum yastaghfirun, masa waktu sahur dekat-dekat dengan subuh depa minta ampun. Ni sifat orang-orang yang dekat dengan Allah. Abdullah bin Umar, dia ada seorang hamba namanya Nafi'. Nafi' ni mengaji kat dia, alim. Kemudian dia merdeka hamba ni. Dia pesan kat Nafi', Nafi', kalau dah masuk waktu sahur, dekat dah dengan ujung malam dah, dekat dengan nak subuh, kamu bagi tahu kat aku. Aku nak beristighfar pada tu, masa tu. Sebab Allah berfirman, wabil ashari, di waktu-waktu sahur dekat-dekat dengan subuh, hum yastaghfirun, mereka minta ampun, istighfar masa tu. Nah, istighfar masa tu cukup bagus. Ada sikit dosa pun Allah ampun habis, banyak pun habis, sikit pun habis. Tiap-tiap malam begitulah dia bangun beribadat. Ini sejarah dia. Apabila dekat dengan subuh, dia duk rasa masuk dah waktu sahur, kita duk makan sok tu. Dia kata, Nafi', masuk waktu sahur dak lagi? Nafi' kata, masuk dah tuan. Dia berhenti daripada ibadat semayang tahajud dia. Dia mula istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Itu Abdullah bin Umar. Sebab itu hadis Nabi kata, barang siapa yang baca istighfar 3 kali sebelum subuh dan waktu sahur, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah, atau alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia baca 3 kali waktu sebelum subuh, Allah akan ampun dosa dia walaupun sebanyak buih ayak di laut. Sebab itu waktu ni depa duk fokus sangat untuk nak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mangkit awal sebelum subuh, mintalah ampun pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Allah suka sangat kita bertaubat daripada dosa kita. Lebih-lebih lagi di waktu hujung malam. Masya-Allah. Ini Islam menggalakkan umatnya sentiasa mengharapkan rahmat dan keampunan Allah. Umat Islam dikehendaki supaya sentiasa mengingati Allah, supaya mengingati Allah, ingat pada Allah di mana-mana saja dia berada. Masa senangkah, masa susahkah, masa sakitkah, masa sehatkah, masa kayakah, masa miskinkah, kena ingat. Masa COVID-19 kah, masa kena selalu ingat pada Allah. Ni kita sebagai orang Islam ni, kena selalu ingat pada Allah. Lebih-lebih lagi di saat-saat kita sedang menghadapi bermacam-macam kerenah ni.
Allah suka kalau kita ingat kat dia. Sebab tu kita baca tadi, tahassantu bidzil izzati wal jabarut. Aku berkubu, aku berlindung dengan Allah yang maha mempunyai kemuliaan dan keagungan. Wa'tasamtu, aku berpegang teguh birabbil malakut, dengan Tuhan yang memiliki segala kerajaan langit dan bumi. Wa tawakkaltu, aku menyerah diri alal hayyil ladzi la yamut, kepada Allah yang tidak pernah mati, yang Allah yang sentiasa hidup, yang tidak mati-mati, yang tidak akan mati. Isrif 'annal adha, engkau jauhkanlah daripada kami akan segala penyakit, akan segala wabak yang menyerang manusia. Kita minta isrif 'annal adha, engkau jauhkanlah kami daripada segala penyakit yang menyakiti hidup kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya engkaulah Tuhan yang amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi tuan-tuan, ini di antara doa-doa yang boleh kita baca ketika kita menghadapi saat-saat getir, untuk kita minta kepada Allah, kita rajak kepada Allah supaya Allah memberi perlindungan kepada kita, yang mana kita tahu bahawa orang lain semua tidak berkuasa untuk memberi perlindungan melainkan Allah sahaja. Sebab itu kita minta tahassantu bidzil izzati wal jabarut wa'tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut isrif 'anna al adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah. Islam menyuruh umatnya supaya sentiasa bertaubat daripada dosa-dosa yang telah dilakukannya. Apabila kita buat dosa, diminta kepada kita bertaubat. Allah suka sangat mendengar taubat dan istighfar hamba-hambanya. Allah. Kita dengan dosa, tuan-tuan, manusia biasa lagu kita ni tak terlepas lah. Nah, kita manusia biasa, alim lagu mana pun, warak lagu mana pun, nah, kita tetap buat dosa. Tapi alhamdulillah, kita buat dosa, Allah masih buka pintu taubat untuk kita beristighfar kepada Dia. Tuan-tuan, innallaha yaqbalu taubata 'abdihi, Allah akan terima taubat hambanya ma lam yugharghir, selama mana roh dia tak sampai ke hengkung, dah nak mati bunyi keroh baru nak taubat, Allah tak terima dah. Allah terima taubat apabila kita bertaubat ketika kita segar bugar ni. Taubatlah. Itu satu daripada ibadat. Nah, bertaubat pertama sekali Allah akan ampun dosa kita. Yang kedua, Allah akan bagi pahala, sebab bertaubat itu suatu ibadat. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bertaubat itu satu ibadat. Apabila kita bertaubat, kita dapat dua. Satu, Allah ampun dosa kita. Yang kedua, kita dapat pahala. Masya Allah. Islam menyuruh umatnya supaya sentiasa bertaubat daripada dosa-dosa yang telah dilakukannya. Keempat, Allah sentiasa menghampiri hambanya yang sentiasa menghampirkan diri kepadanya. Kalau kita menghampirkan diri pada Allah, Allah tetap menghampirkan diri, menghampirkan rahmat Dia kepada kita dengan melakukan amal-amal soleh. Itu cara kita nak menghampirkan diri pada Allah. Buatlah amal soleh.
Amal soleh ni tak kira lah sama ada amal itu melalui ibadat-ibadat yang kita buat melalui anggota semayang, ibadat-ibadat seperti puasa, ibadat-ibadat seperti kita bersedekah, ibadat-ibadat seperti kita berzikir, membaca Al-Quran. Itu semua jenis ibadat yang boleh kita hampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah hadis kita pada malam ini. Bagaimana hebatnya Allah untuk nak menerima hamba, dan Allah sekali-kali tidak menutup pintu taubatnya daripada kita selama mana kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, waktu Aisyah pun dah masuk. Dalam keadaan ni kita berhenti tani dululah tuan-tuan. Satu hadis yang kita baca, hadis qudsi, boleh kita jadikan sebagai pegangan kita, boleh kita jadikan sebagai, orang kata, sebagai panduan hidup kita untuk kita dekatkan diri pada Allah, untuk kita bertaubat kepada Allah, untuk kita sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Satu jengkal kita dekatkan diri pada Allah, satu hasta rahmat Allah datang kat kita. Satu hasta kita dekatkan diri kepada Allah, satu depa rahmat Allah datang kepada kita. Kita berjalan melangkah kepada rahmat Allah datang kepada kita berlari-lari. Begitulah hadis kita yang kita sebut dan Allah sebut dalam hadis qudsi pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini dululah kuliah kita malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الأربع وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.